Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome to my channel. Okay. So, nama saya Syufairi. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah subscribe YouTube saya, dah like, dah share, dah komen dan juga dah view, dah tengok saya punya video ni. Terima kasih banyak ya. Okay. So, yang mengenali saya mengajar di Institut Sawan Putra, okay, di bawah MARA. Dan video-video saya sebelum ni ialah video ketiga kalau salah saya, iaitu kita beritahu yang kita dah start buka balik kelas usahawan. Antara kelas yang kita sediakan ialah kelas rancangan perniagaan atau dipanggil business plan. Kedua ialah social media marketing, iaitu kita buat iklan menggunakan iklan yang percuma kita buat dan kita sebarkan iklan-iklan tersebut menggunakan Facebook dan juga IG. Dan macam mana kita nak sebarkannya dengan cara berbayar supaya dia lebih jauh dan lebih besar kawasan untuk lebih ramai orang dapat iklan-iklan kita ni, dan juga targeted audience sesuai. Okey. Dan kelas yang ketiga ialah kelas YouTube, iaitu editing, cara nak buat video macam ni. Macam mana kita nak edit, kita nak potong, kita nak bercakap, kita nak buat ada video selang-seling dan sebagainya lah. Okey, so kita ada 3 kelas yang kita offerkan, dan alhamdulillah terima kasih MARA kerana memberikan bantuan dana untuk kita buat kelas macam ni. Dan dengan itu dapat membantu usahawan yang ingin belajar cara nak buat bisnes, cara nak kembangkan perniagaan mereka, nak betulkan balik perniagaan mereka yang mungkin sebelum ni memang rampung, tapi selepas COVID-19 dia terkesan dengan keadaan semasa dan menyebabkan perniagaan mereka mula turun dan mula untuk berubah untuk dari segi marketing online atau perniagaan secara online. Okey, sebab ramai yang kita tengok perniagaan yang sebelum ni ramai yang berniaga pasar malam, berniaga gerai-gerai, berniaga tepi jalan atau berniaga yang secara terus, iaitu tanpa menggunakan online. So mereka agak tergesa selama 3 bulan kerana mereka tidak boleh menyebarkan atau membuat perniagaan mereka. Okay, so dekat situ juga yang kita tengok juga, selain bisnes online, penyediaan dari segi kewangan, penyediaan dari segi perancangan perniagaan sendiri, mereka tidak rancang dengan lengkap ataupun persediaan tu tak ada. So menyebabkan kos bajet modal mereka ataupun duit kewangan mereka tak cukup untuk menampung selama 3 bulan ke 6 bulan. Okay, so that's why saya pernah cakap sebelum ni, buat business plan, rancang perniagaan anda dahulu, cari kos, simpan anda punya simpanan selama 6 bulan dan sebagainya. Tetapi macam mana nak buat itu? Okay, so dalam video kali ini agak panjang sebab saya nak terang sedikit tentang kelebihan kelas-kelas saya yang kita buat. Okay, iaitu contohnya satu, rancangan perniagaan yang minggu lepas kita dah buat. Alhamdulillah, kelas tu sangat ramai permintaan. Saya ingatkan tetap kurang sebab mungkin ramai tak faham apa kepentingan rancangan perniagaan itu sendiri. Okay, tetapi yang datang kali ni alhamdulillah memang mereka terkesan nak cari balik macam mana, kenapa bila berniaga tak untung. Okay, bila buat perniagaan kira-kira kenapa tak untung, kenapa bila duit untung sebulan 8,000 10,000, tetapi bila kira-kira duit tu tak tahu ke mana. Lepas tu duit ada, sentiasa ada, tetapi bila terjadi COVID-19 tak ada simpanan. Kenapa benda-benda tu terjadi? Okay, so dari situ, dari kelas ni kita akan tolong anda untuk mengenal pasti sebenarnya perniagaan anda tu kat mana, kekuatan tu kat mana, macam mana terjadinya cost, macam mana hidden cost yang tersembunyi tu kita nak keluarkan, macam mana kita nak dapatkan satu harga dan kita nak menyimpan. Dan kita tahu sebenarnya untuk melakukan sebuah perniagaan, kos tu sangat tinggi sebenarnya. So berapa nilai kos tu dan berapa jumlah yang harus terjadinya harga untuk dijual. Kalau kita buat harga tu mahal, takut orang tak nak beli. Tapi bila kita buat harga murah, susah pula nak jual atau untuk dapat untung. Macam mana kita nak buat? So persoalan itulah yang terjadi. Dan bila anda datang ke kelas ni, kita fokus seorang-seorang. Kita akan pergi seorang-seorang, kita akan rujuk, kita tengok, kita pantau terus. Kita bukan just bagi seminar cerita saja, tak. Kita datang, kita berikan penerangan kepada anda apa itu perniagaan, rancangan perniagaan itu sendiri, macam mana anda nak buat rancangan perniagaan dan macam mana nak solvekan problem anda. Kita kena pasti balik kos anda. Sebab setengah orang mungkin mereka hanya main buat saja, mereka tak rancang perniagaan itu sendiri. So dalam kelas saya fokus kepada storytelling. Cerita dulu perjalanan perniagaan anda dan anda punya kehidupan seharian, dan kita akan dapat kenal pasti waktu, masa, equipment, kos yang terjadi dalam setiap perjalanan itu. So dari situ kita boleh tahu dalam perniagaan kita memerlukan berapa jam untuk berniaga. Okay, berapa kos yang diperlukan dalam proses perniagaan itu. Dan dalam setiap proses tu kita ada proses setiap flow tu. Dalam satu flow ada lagi proses yang kita akan jumpa dan berapa jam dalam setiap proses tu. Okay, so dari situ
kita dah kena pasti dalam setiap perniagaan ada beberapa operasi seperti operation, iaitu cara nak buat benda, anda nak buat kuih, macam mana nak buat kuih itu dia panggil operasi. Dari segi marketing, operasi yang lain, macam mana nak buat marketing tu, berapa lama, berapa jam dan sebagainya. Close sale, iaitu macam mana you nak dapatkan audiens, nak pastikan mereka beli produk anda, dan seterusnya. So kalau dibuat secara panjang, ini dalam rancangan perniagaan ya. Okay. So selama perjalanan itu dia memerlukan beberapa proses. Okey, mungkin anda rasa saya buatlah benda ni, tak perlu pun, yang penting saya berniaga, dapat buat bagi-bagi jual nasi lemak, lepas tu dapat duit, lepas tu besok buat jual balik. Betul, boleh. Tetapi kalau tiada flow tu, anda tidak akan konsisten waktu tu, konsisten duit, konsisten masa, disiplin dan sebagainya. Okey, dekat situ yang kita perlu tekankan, sebab dalam perniagaan dia merangkumi bukan hanya perniagaan tetapi diri sendiri juga dan juga kehidupan orang lain. Okay, so rancangan tu sangat penting. So daripada rancangan tu kita dapat tahu yang kita harus membahagikan masa, operasi dan sebagainya. Dari bila telah kukuh dan stabil satu perniagaan, terhasil produk yang sangat kualiti, yang sangat bagus, dan dari situ baru kita nak menjual. Bila kita nak menjual, kita perlukan marketing. Marketing ialah bertujuan untuk menyebarkan iklan anda supaya orang tahu perniagaan anda, apa yang anda jual, berapa harganya. Kalau orang tak tahu anda ada produk tapi anda simpan seorang-seorang, macam mana orang nak tahu anda menjual perniagaan anda? Macam mana nak jual produk tu? Itu masalah. Okay. So dengan adanya marketing, tak semestinya dengan marketing online saja, tetapi marketing secara biasa, iaitu traditional way, iaitu kita pergi ke kedai, hantar, kita bagi flyers bagi ke orang, jumpa orang, bercakap, itu pun marketing, penyebaran. Okay. Dengan menggunakan sosial media, ia menjadi lebih mudah dan lebih senang, jimat kos dan masa, iaitu kita boleh sebarkan kepada orang juga hanya menggunakan internet, phone dan terus orang boleh nampak. Itulah yang bagusnya marketing, iaitu dari segi sosial media dan juga secara online. So sosial media, bila mereka melakukan sosial media, masalah yang pertama yang saya sering lihat ialah mindset anda jangan beranggapan bila anda buat iklan dan letak di dalam anda punya Facebook dan juga IG, dia akan bergerak secara sendiri. Tidak. Okey, itu harus dibetulkan mindset anda, iaitu semua iklan dia bergantung kepada followers yang ada di dalam page anda ataupun di dalam anda punya Facebook ataupun IG. So, kalau followers anda ada 10 orang, dia tidak akan dapat 10,000 orang. Dia tidak boleh bergerak sendiri, dia hanya terduduk di situ saja. Okey, so dia bergantung kepada search, orang mencari, dan juga followers yang ada dalam tu. Kalau tajuk anda ataupun anda punya IG ataupun produk tidak unik, bergantung kepada orang selalu mencari produk anda, dia tidak akan dapat dijumpai. Kalau produk itu terlampau general yang menggunakan benda yang sama, orang cari produk anda ialah di dalam search di bawah sekali, bergantung kepada famousnya IG anda dan Facebook anda dulu. Okey, dekat situ kita dah nampak benda marketing itu tidak bergerak sendiri-sendiri. So macam mana kita nak menyebarkan anda punya marketing? So itu yang selalu terfikir. Kenapa IG saya tak ada orang tengok, berapa orang tengok? Sebab itu pentingnya ialah Facebook page dan juga nilai view yang ditulis. Kita kena sentiasa membuat analisa kepada marketing kita, iaitu bila kita post, kita kena dapat, kita mesti cari jumlah nilai view ataupun reach kat situ untuk menentukan iklan yang kita letak berapa orang tengok. Kalau yang tengok tu 10, macam mana nak jual? 10 orang tengok, keberangkalian yang sangat sedikit dan tipis untuk orang membeli. Kalau boleh dapatkan dalam 10,000, 20,000 orang view iklan itu saja, barulah keberangkalian untuk orang membeli ialah dalam 100-200 macam tu. Okay. So itulah cara secara analisis kita membaca bentuk periklanan kita berkesan tidak. Okay. Yang paling sedih ialah kalau kita buat secara manual, iaitu kita share kepada kawan, tag kepada kawan. Bila kita tengok view hanya, contohnya kita hantar kepada kita punya Facebook, kita ada 1,000 orang. Dekat WhatsApp kita ada 1,000 orang. Dekat IG kita 1,000, ada 3,000. Tapi bila kita share, yang tengok hanyalah 10 orang. Itu bermasalah kepada kita lah. Okay, sebab kita perlu tengok analisis kepada semua perkara untuk kita kena pasti iklan itu sendiri menarik atau tidak. Okay, apa yang special kepada iklan anda? Tetapi kalau kita berbalik kepada rancangan perniagaan balik sebelum melakukan marketing, kita boleh pastikan kalau produk itu sendiri tidak menarik, macam mana anda nak menghasilkan iklan yang menarik? Sebab itu benda ini bersangkut paut, dia saling terjalin, benda ni saling terjalin antara satu sama lain. Sebab itu kalau anda melakukan marketing sendiri, membuat marketing dahulu, lepas tu baru nak buat produk,
dia akan jadi satu masalah. Tak konsisten. Contoh marketing anda sangat boom, ramai orang tengok boom, tapi anda punya proses untuk melakukan perniagaan tidak stabil. Contohnya orang marketing nak produk dalam 1000 produk, tetapi anda boleh menghasilkan produk hanyalah 100. Anda tidak boleh siapkan 10,000 tadi produk. So macam mana anda nak bagi produk anda dapat dihasilkan sebanyak 10,000? So bila tidak stabil ataupun tidak konsisten, perniagaan anda akan jatuh lagi. Tak guna ada marketing yang sangat powerful. Okay, itu salah satu konsep yang harus faham. Sebab itu dalam kelas ini kita beritahu dulu rancangan perniagaan itu sangat penting. Bisnes anda dekat mana, berapa boleh dihasilkan dalam sehari, macam mana kiraan masa setiap penghasilan produk dan sebagainya. Okey, itulah cara-cara bagusnya rancangan perniagaan itu. Kelas Business Plan ini untuk mengenal pasti produk anda, berapa nilai yang boleh keluarkan, berapa kos diperlukan, apa hidden cost, dan juga macam mana nak cover kos tu dengan target sale dan sebagainya. Okay, so kita kena tahu tu dulu, baru anda melakukan perniagaan tidak penat, tidak rugi masa, tidak keluarkan bajet yang sangat tinggi dan sebagainya. Okay, itu rancangan perniagaan. Dan marketing itu sendiri, bila anda dah dapat menghasilkan iklan yang sangat bagus, so benda ini akan membantu untuk melariskan perniagaan anda. Okay, inilah tujuan yang kena ada bisnes yang bagus, marketing yang bagus, barulah sales tu akan bagus. Okay, kalau salah satu tidak stabil, dia akan jadi turun balik. Okay, so dekat kelas marketing online kita akan ajar cara nak buat iklan yang percuma tetapi menarik, cara membuat logo untuk cantikkan Facebook page dan juga IG anda. Lepas tu kita akan ajar cara nak buat copywriting penulisan periklanan anda menggunakan soft sale, bukan hard sale tetapi soft sale, yang boleh membantu untuk meningkatkan atau menarik perhatian orang atau emosi ke orang untuk membeli produk anda. Tetapi macam saya kata, sebelum nak buat emosi tu, anda kena faham produk anda. Sebab itu rancangan perniagaan sangat penting untuk kena pasti kekuatan, keistimewaan produk-produk anda. Okey, sebab itu baru kita sebarkan mengikut targeted audience yang sesuai menggunakan FBS dan IG ads itu sendiri. So kelebihan dekat kelas ini ialah, kenapa kita tekankan FB ads dahulu ialah kerana FB dia bermula daripada FB, IG juga akan link dengan FB, WhatsApp pun akan link dengan IG. Okey, dan juga dengan FB. So benda ini saling bersangkut paut. Tetapi asas ialah Facebook. Sebab tu anda kena buat Facebook dahulu, siapkan Facebook page yang menarik, baru kita buat ads di dalam tu yang boleh buat pembayaran secara online banking sahaja tanpa menggunakan credit card atau debit card, dan baru dia boleh link ke IG. Dan selepas kita dah siap, baru kita buat satu IG business dan kita link balik dengan FB. Kalau kita buat IG dahulu baru buat FB, dia susah nak link sebab page tu tak akan jumpa. Okay, that's why siapa yang ada masalah, sila buat FB dahulu, baru kita buat IG balik. Okay, so cara nak link tu kadang banyak masalah. Itu yang kalau kita datang ke kelas, kita boleh tunjuk, boleh hands on terus. Lebih mudah untuk kita selesaikan masalah anda. Dan kelebihan kelas ini ialah, saya akan pergi setiap seorang untuk mengenal pasti masalah peserta itu sendiri ataupun usahawan itu sendiri. Sebab setiap usahawan mempunyai perniagaan yang berbeza. Itu pertama. Yang kedua, setiap usahawan itu walaupun bisnes yang sama, tetapi masalah atau situasi yang dia alami nampak sama tapi tak serupa. Okey, situasi mereka sangat berbeza dari segi emosi, dari segi latar belakang mereka, dari segi family, dari segi kewangan dan sebagainya, mereka sangat berbeza. So kita kena tengok, kita kaji individu itu sendiri dahulu, kemudian kepada perniagaan mereka, baru kita boleh dapat satu rancangan perniagaan yang lebih baik dan juga marketing itu sendiri. Okey, so itu dua khusus yang kita tekankan. Okey, dua kelas ini sangat penting bagi saya. Anda kena masuk rancangan perniagaan dahulu dan baru buat marketing. Itu lebih baik. Sebab anda dah mendalami perniagaan anda, baru kita buat marketing. Okey, baru lebih berkesan. Sebab nanti bila anda dah buat marketing, anda takkan ada masa untuk merancang balik perniagaan anda. Anda nak terus buat sahaja. So buat dulu. Pergi dulu kelas marketing, pergi dulu kelas rancangan perniagaan. Perniagaan dah kukuh, dah stabil, dah bersedia, baru buat marketing. Okey. Okay. Selepas tu baru kita ada buat satu lagi extra kelas yang dipanggil kelas YouTube ataupun editing for YouTube. So kelas ini kita akan menghasilkan video-video macam ni untuk membuat branding kepada perniagaan anda, produk anda. Tapi dalam masa sama, kita tahu yang YouTube boleh menjana pendapatan sendiri. Okey, membolehkan penambahan pendapatan. So dekat situ kita buat video juga, dapat view yang banyak memenuhi syarat-syarat YouTuber, dan kita akan dapat income sedikit demi sedikit daripada YouTuber. So dia menampung perniagaan anda. Kalau tak konsisten sangat, YouTube boleh membantu untuk menampungkan lagi perniagaan anda, sebab kita ada income yang baru tambahan di situ. Tetapi persoalannya, macam mana nak manage proses melakukan YouTube?
Sebab bila kita melakukan satu lagi proses, dia menambah proses dalam perniagaan tu balik. Sebab itu saya kata, sebelum you nak melakukan apa sahaja perniagaan ataupun proses yang lain, pergilah rancangkan perniagaan ni supaya anda ada faham flow yang harus diselesaikan. Contohnya, anda melakukan perniagaan membuat nasi lemak. Dalam melakukan proses nasi lemak, dia dah ada satu proses untuk membuat bisnes perniagaan nasi lemak yang mungkin melakukan masa selama 8 jam. 8 jam dah anda buat nasi lemak. Tiba-tiba anda nak buat jual produk lain, mungkin nak mengajar. So ada lagi satu proses mengajar, diperlukan selama 5 jam. 8 jam campur 5 jam. Macam mana anda nak masukkan waktu tu dalam waktu yang pertama, perniagaan pertama? Mungkin harus ditambah waktunya, iaitu daripada pukul 8 jam campur 5 jam, ataupun macam mana nak selitkan waktu tu. Itu pun dah masalah. Bayangkan anda ada YouTube. So YouTube perlukan 1 hari untuk menghasilkan YouTube dan sebagainya. So macam mana nak selitkan perniagaan anda, pekerjaan anda dan lakukan YouTube? Itu yang jadi masalah kepada yang ramai yang tak boleh konsisten untuk melakukan YouTube ni. That's why YouTube ibarat satu perniagaan yang baru. So kalau anda melakukan YouTube ni, pastikan anda ada rancangan perniagaan atau planning hidup anda sendiri, macam mana nak menguruskan setiap perjalanan. So dalam setiap kelas saya akan tekankan juga manajemen dahulu sebelum melakukan sesuatu seperti marketing, YouTube, untuk melakukan perniagaan dan sebagainya. Tapi untuk lebih lengkap, masuk dulu rancangan perniagaan dan barulah masuk marketing dan YouTube. So itu saja untuk kelas ini. Saya harap dapat memberikan sedikit penerangan tentang melakukan perniagaan tu dalam proses untuk masuk ke kelas ni. So saya harap anda dah faham macam mana flow perjalanan selama 3 hari setiap kelas. Contohnya rancangan perniagaan 3 hari, marketing online 3 hari, dan juga YouTube pun 3 hari. So flow tu sangat panjang. So alhamdulillah kelas sebelum ini, macam kita tengok rancangan perniagaan sangat ramai yang masuk dan dapat bantu ramai usahawan yang mereka rasa income mereka sangat stabil, tapi bila dibuat calculation dan sebenarnya mereka sendiri mengaku yang perniagaan mereka mula tidak stabil dan agak goyah nanti. So kita dah bagi solution, buat balik. Bila dah faham, dia dah bersedia untuk menghadapi untuk kembangkan lagi perniagaan mereka. Yang kedua, marketing. Macam kita tengok, mungkin mereka buat tapi tak faham kenapa benda tu tidak bergerak ataupun disebarkan. So dah faham kat situ, baru kita buat YouTube. Dan saya tekankan, buat YouTube tidak mudah. Ingat, hanya record, buat, post, dapat. Tak, dia melakukan beberapa proses yang sangat panjang. Dan macam sebelum ni, bila mereka dah masuk, faham kenapa 3 hari dan macam mana nak siapkan video 3 hari pun tak siap. Itu yang sebenarnya. So saya ada tunjuk sikit review di dalam video kali ini, macam mana mereka belajar, macam mana mereka buat dan macam mana menghasilkannya. So saya harap kelas kali ini anda boleh datang untuk 3 hari. Untuk setiap kali 3 hari, so total sebenarnya adalah 9 hari. So pilih waktu yang sesuai untuk anda, yang mana anda nak. Sila register, kita ada letak link di bawah ni, dekat juga saya punya WhatsApp, saya punya Facebook dan juga IG saya. Boleh PM dekat sana. Tetapi lebih mudah ialah PM dengan Puan Kasmini. Kita letak link kat bawah, itu dengan dalam saya punya FB dan sebagainya. PM buat, saya akan letak 2 WhatsApp. Link WhatsApp iaitu Puan Kasmini dengan saya sendiri, Syufairi. Kalau boleh PM dengan Puan Kasmini dahulu, kemudian kalau tiada mungkin terlambat ataupun dia tengah busy, dia boleh WhatsApp satu lagi untuk saya remind balik kepada dia. So PM cepat, WhatsApp cepat. Kita hanya perlukan 20 orang sahaja. Kalau penuh, minta maaf sebab terhad. So WhatsApp segera, cepat. Dan jangan lupa subscribe saya pada YouTube. Subscribe, like, share. Supaya ramai yang dapat pendedahan ataupun informasi tentang kelas-kelas ini. Dan juga saya akan share lagi dalam Malaysia yang bersesuaian. Cuma kami tengah busy dengan kelas. So itu saja untuk kali ini. So jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Jumpa minggu depan kelas saya, iaitu rancangan perniagaan terlebih dahulu. Kemudian baru kita pergi kelas marketing dan baru buat YouTube. So itu saja. Saya maaf kepada jika ada kesalahan silap sebelum ini kepada yang lain pernah masuk kelas saya. So maaf sekali lagi. Terima kasih yang dah subscribe, hampir 2k dah. Saya punya subscriber hanya tunggu watch time. Tolong tengok video-video saya ni supaya cepat saya boleh dapat monetisasi iklan. Dan juga nanti kita boleh kembangkan kelas tu sebab kita dah boleh tahu satu flow yang baru. Itu saja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.